kan, dia nak pakai tuala ni, dia nampak atas katil, isteri dan juga anak-anak dia sedang tidur. Yang macam ada sesuatu melintas daripada pokok sawit sebelah sini ke sebelah sini. Tapi bukan berjalan, terbang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, aku nak ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, aku akan kongsikan dengan korang beberapa kisah seram yang dikirimkan oleh pengirim kita yang bekerja sebagai penguat kuasa. Yang mana episod ni aku dah lama tunggu, cuma baru kali ni cukup 3 kisah. Jadi tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kisah seram kita yang pertama ni berlakunya kepada seorang pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Encik Syukri. Yang mana Encik Syukri ni adalah salah seorang anggota polis yang penempatannya di area Lembah Kelang. Mungkin di Selangor, mungkin di KL. Aku pun tak pasti. Dia tak bagi tahu pula ibu pejabat mana yang dia kerja lah. Cuma dia straight terus pada kisah. Yang mana kisah ni berlaku pada tahun 2012. Okay? Pada hari kejadian seram ni berlaku, waktu tu waktu malam. Dia ni bekerja malam lah. Dan dia berada di office pada waktu tu untuk standby. Sekiranya diperlukan, dia kena on field lah, keluar. Dan kalau tak ada apa-apa, dia just duduk dekat pejabat je lah. Tapi malam tu dia dihubungi oleh orang atasan dia untuk ikut seorang lagi anggota polis ataupun membantu seorang lagi anggota polis naik kereta pacuan 4 roda pergi ke satu tempat kejadian ataupun tempat kemalangan maut. Yang mana tempat kemalangan ni dekat area Ampang tau. Jadi bila dia dah terima arahan tu, dia teruslah pergi kan, jumpa anggota yang dia kena pergi tu. And then dia pun naik kereta pacuan 4 roda ni, pergi daripada office dia ni ataupun daripada ibu pejabat dia ni pergi ke area Ampang ni. Agak jauh jugalah, dalam masa mungkin 20 minit macam tu paling cepat. Tapi disebabkan malam tu agak hujan agak lebat dekat kawasan dia ni, jadi dia lambat sikit lah sampai 25 minit macam tu. Dalam perjalanan ni dia rasa tak sedap hati tau. Dia rasa macam ada something bad akan happen lah. Maknanya mungkin dekat rumah dia ke kan, ataupun kat tempat kejadian ni. Jadi dia pun ambil telefon dia, dia hubungi isteri dia yang berada di rumah. Jadi bila isteri dia angkat, dia pun tanya, "Hello yang, okey tak kat rumah? Anak-anak okey tak?" And then isteri dia pun jawab lah, "Okey bang, kenapa?" "Tak adalah, pintu dah kunci, tingkap dah kunci," dia cakap macam tu. Dah kunci. "Kenapa abang ni?" Dia cakap macam tu. "Abang kat mana ni?" Dan Encik Syukri pun jawab lah yang dia dalam perjalanan, pergi ke satu tempat kemalangan, tengah kerja lah, senang cerita. So dia rasa tak sedap hati, that's why dia telefon isteri dia. Jadi isteri dia kata, "Tak ada apa lah bang, abang jangan risau lah," dia cakap macam tu. Dah abang tu jaga diri, hujan ni," dia cakap macam tu. Okey, baik. Dia pun tutup je telefon. Selang beberapa minit sampai ke tempat kejadian. Bila sampai je, kawasan ataupun tempat kejadian ni jam lah, teruk lah, sebab jenazah dah berada di tengah-tengah jalan. Jadi dia dah ditutup dengan baju hujan dan sebagainya. And then hujan waktu tu renyai-renyai, macam baru lepas hujan lebat lah, jalan basah apa semua kan. Bila Encik Syukri turun, dia tengok keadaan motor, dia kata, "Uish, teruk aksiden ni." Sebab motor ni, motor Ego tau, skuter Ego, dia berlanggar dengan lori 1 tan.
Yang mana kejadian dia ni sebenarnya motor ni dalam perjalanan tau, straight, and then ada satu simpang untuk masuk ke kawasan macam perindustrian lah. Jadi lori ni masuk simpang, mungkin dia tak nampak tau motor ni dah dekat. Jadi motor ni memang habislah, sebat lah lori ni kan. Jadi meninggal dekat situ. Dia pun pergi ke arah jenazah ni dengan bawa plastik, beg apa semua kan, untuk masukkan jenazah tu dekat dalam beg plastik tu, letak atas stretcher dan nak dibawa masuk ke dalam kereta 4x4 lah. Dan lepas tu dia kena bawa pergi hospital untuk sesi bedah siasat kan. Jadi bila dia sampai je, dibuka lah jenazah tu kan. Bila dia buka jenazah tu, berderau darah dia. Bila dia nampak keadaan mangsa waktu tu, kepalanya macam pecah tau, macam kemik sebelah kiri dia ni, mata terkeluar. Korang bayangkan. And then bila Encik Syukri tengok, dia kata, patutlah meninggal macam ni punya teruk, dia cakap kan. And then angkat jenazah tu, masuk dekat dalam beg plastik, angkat masuk dekat dalam lori lah. Bukan lori, masukku macam 4x4 polis tu. Dia pun bawa lah dengan kawan dia ni pergi ke hospital yang berdekatan pada waktu tu. Bila sampai je dekat hospital, kawan dia ni yang pemandu ni terus pergi jumpa dengan orang yang akan terima lah jenazah ni dekat bahagian kecemasan ataupun forensik ni. Jadi dia pun turun, pergi ke bahagian belakang untuk buka. Kan 4x4 polis belakang kena buka macam tu kan, pintu dia tu kan. Jadi waktu dia buka ni, dia tak perasan tau. Bila dia dah buka je, dia tengok dekat dalam, ataupun dekat belakang 4x4 ni, jenazah yang terbaring tadi tu dah terduduk tau. Macam kakinya melunjur, and then jenazah tu dah duduk tegak. Korang bayangkan. Menyebabkan Encik Syukri ni tergamam. Tengok keadaan tu, dia kata, macam mana boleh bangun? Dia terfikir macam tu. Sebab dia tengok jenazah tu macam mana tadi, teruk kan. And then tiba-tiba jenazah tu macam bangun kan. So okay, dia dah tengok tu, and then perlahan-lahan jenazah tu baring balik. Daripada dia duduk tadi, dia baring balik. Encik Syukri ni masih lagi termenung lah, tengok ke arah jenazah ni. Hidup lagi ke? Ke dah tak ada? Macam mana dia boleh bangun macam tu? Sampailah dia ditegur oleh seorang. Mungkin Encik Syukri ni bagi tahu guard lah dekat bahagian bawah yang jaga dekat bahagian forensik ni. Dia pun tepuk Encik Syukri ni. Tuan okey ke? Dia cakap macam tu. Dia terkejut. Dan dia pandang ke arah orang ni, dia cakap, saya okey. Dia pun tunggulah kawan dia sampai apa semua, and then turunkan. Adalah urusan-urusan lain lagi yang dia tak ceritakan di dalam email. Cuma kejadian seram yang seterusnya ni berlaku bila dia balik ke rumah. Yang mana waktu tu dia kata dia macam tak sihat tau. Dia dah macam terkejut tu, jadi dia macam tak sihat. Dia balik lebih awal. Waktu tu dalam pukul 5 lebih, dia bertolak balik ke rumah lah. Sampai saja ke rumah sampai je dekat rumah, dia perasan yang rumah dia ni gelap. Jadi yelah, mungkin anak isteri dia dah tidur lah pukul 6 kan. Dia pun buka pintu apa semua. Dia tengok dapur rumah dia ni terang. Jadi dia kata, isteri aku bangun awal ni, dia cakap. Dia pun tutup pintu pagar, tutup pintu kayu, pergi ke arah dapur. Betul, isteri dia tengah cuci pinggan kat dapur. Jadi dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Dia bagi salam kat isteri dia. Isteri dia pun pandang Encik Syukri ni, dan dia cakap, abang dah balik? Dia cakap, dah. Awal abang balik? Tak adalah, saya rasa macam tak sedap badan lah. Dia cakap macam tu. Kenapa muka abang pucat? Abang takut? Dia cakap macam tu. Encik Syukri ni terkejut tau. Kenapa isteri dia cakap takut? So dia pun tanya isteri dia, kenapa awak cakap macam tu? Tak adalah, abang macam baru lepas nampak sesuatu je. Dia cakap macam tu. Muka pucat, abang tak pernah balik macam ni. Dia cakap macam tu. So Encik Syukri kata, tak adalah, tak ada apalah, adalah sikit tadi berlaku dekat tempat kerja. Dia cakap macam tu. Dia pun buka baju apa semua, masukkan baju dekat dalam tempat laundry kan. Masuk tempat laundry. Dia pun masuk ke, nak pergi ke arah bilik lah. And then dia cakap dekat isteri dia, abang nak mandi dulu lah, lepas tu nak rehat. Dia cakap macam tu. Pergilah, dia cakap. Dia pun pergi ke arah bilik dia. Dia ambil tuala. Korang bayangkan, dia terduduk tau. Korang tahu sebab apa? Waktu dia ambil tuala ni, dia pusing kan. Dia nak pakai tuala ni, dia nampak atas katil isteri dan juga anak-anak dia sedang tidur. Isteri dan juga anak-anak dia sedang tidur.
Korang bayangkan. And then Encik Syukri ni macam terduduk tau. Dia macam terduduk, lepas tu dia tengok isteri dia. Abi aku nampak kat dapur tadi, siapa? Dia cakap macam tu. Dia pun pandang ke arah pintu. Dia nampak figure seorang perempuan yang aku cakap tadi. Kepalanya teruk pecah kan. And then mata sebelah dia tak ada, sebelah je ada. Muka dah berdarah-darah dah. Tengok ke arah Encik Syukri ni. Menyebabkan Encik Syukri ni pandang, mata dia terbeliak. And then dia kata dia menggigil sebab dia nampak kelibat tu berada betul-betul depan pintu bilik dia. Sampai ke waktu tu isteri dia terbangun. Mungkin sebabkan dia jatuh tu, dia terduduk tu, isteri dia macam terdengar ke apa. Isteri dia terbangun, pandang suami dia, and then dia cakap, Bang kenapa bang? Bang kenapa? Dia macam tu kan. And then dia pandang isteri dia, dia pandang balik ke pintu, benda tu dah tak ada lah. So Encik Syukri ni tak cakap apa-apa tau. Dia tak cerita kat isteri dia. Dia just kata, tak ada apa, abang macam tak sihat lah, cakap tu. Isteri dia pegang badan dia. Panas weh. Panas, macam demam tu, panas. And then terus Encik Syukri ni mandi. Okay, pada mandi apa semua, dia pun siap lah pakai baju apa semua. Sebab dia lepas tu dia nak sarapan, lepas tu dia nak tidur. Dia kata dia dah letih lah. Jadi okay, dia pun makan. Waktu makan pagi ni yang mengejutkan dia, waktu tu hari Sabtu tau. Jadi isteri dia tak kerja lah. Jadi waktu dia tengah makan dengan isteri dia ni, anak-anak dia makan dekat depan TV. Jadi dia tengah makan ni, dia macam termenung tau. Lepas tu dia cakap dengan isteri dia, Abang okey ke? Okey, kenapa? Ada, saya nak cerita kat abang tapi takut abang risau. Dia cakap itu. Kenapa? Malam tadi saya mimpi tau. Dia kata, mimpi apa? Saya mimpi abang dekat satu tempat, saya pun kat satu tempat. Masa tu kita pergi bercuti. Dia cakap itu. Oh, pergi bercuti kat mana? Tak tahulah pula, tapi kita bercuti dengan anak-anak. And then lepas tu saya nampak kan, ada sekali tu saya ternampak abang kena peluk dengan perempuan tau. Dia cakap itu. Perempuan mana pula? Dia cakap macam tu kan dengan isteri dia. Sudah kan, nanti tak pasal-pasal mimpi bini dia pula kena marah kan. So dia cakap, mimpi apa? Awak ni mengarut je mimpi. Tak bang, masalahnya perempuan tu mata sebelah dia tak ada bang. Terkejut Encik Syukri ni, dengar terkejut dia. Dan dia cakap, awak ni kenapa mimpi macam itu? Saya tak tahu, muka dia teruk bang, macam kena lenyit lori je. Dia cakap macam tu. Oh, masa tu barulah Encik Syukri ni cerita tau. Sebab Encik Syukri ni tak cakap apa-apa tau dengan isteri dia. Dalam telefon ke apa tak ada malam tu. Biasanya kalau kita mimpi, kita terfikir kan benda tu kita mimpi. Tapi isteri dia tak tahu apa-apa pun pasal kejadian malam tu. Tapi isteri dia mimpi macam tu. So bila dia dah cerita apa semua, barulah isteri dia faham kenapa kan. Cuma dia tetap tak bagi tahu isteri dia yang figure perempuan tu ada dalam rumah dia. Dia tak ceritalah. Cuma lepas daripada tu tak ada lagi gangguan lah. Cuma itulah gangguan dia yang dia rasa paling teruk sekali. Sebagai anggota polis mesti adalah kan terlibat dengan gangguan-gangguan mistik ni. Tapi dia kata ini yang gangguan paling teruk, sebab gangguan tu sampai ke rumah dia, melibatkan isteri dia juga bermimpi apa yang dia nampak tu. Jadi itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, yang pada aku menarik lah kan. Daripada Encik Syukri ni, pada pendapat korang macam mana? Kisah ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Yang mana kisah seram kita yang kedua ini dikirimkan oleh pengirim kita yang bernama Encik Azad. Yang mana Encik Azad ni pun juga anggota polis yang bekerja di IPD Kunak di Sabah. Dan dia ingin berkongsi satu pengalaman seram dia sewaktu dia menjaga sekatan jalan raya tau. Waktu tu PKP yang pertama dulu. Kan dia orang ada buat lebih kurang 800 lebih kot sekatan jalan raya dekat seluruh Malaysia kan. Dan jalan yang Encik Azad ni jaga pula waktu tu dekat jalan yang mana jalan ni diceritakan di dalam email. Aku tak pernah sampai jalan ni, yang mana
Dia ceritakan dalam email, jalan ni satu jalan yang panjang tau, and then gelap jalan dia. Dekat kiri kanan jalan ni pula ada hutan, ada pokok sawit, ada sungai. Korang bayangkan. Jadi pada hari kejadian seram ni berlaku, dia ni jaga waktu malam lah. Dan bila dia berjaga waktu malam ni, sebabkan jalan tu tak ada lampu, jadi dia hanya berpandukan pada lampu dekat kanopi yang ada untuk polis solat, makan apa semua ni kan. Lepas tu dengan lampu yang biru kelip-kelip dekat kon tu, yang untuk yang tulis tanda berhenti pemeriksaan polis tu kan. Lampu tu saja. Jalan tu memang selalunya tak ramai pun orang lalu, tapi disebabkan arahan untuk menjaga dekat kawasan tu supaya orang tak rentas, jadi dia orang terpaksa lah buat dekat situ. Okey, kisah seram ni berlaku satu malam je. Tapi ada banyak gangguan tau. Yang mana gangguan ni bermula dalam pukul 12 lebih macam tu. Waktu tu Encik Azad ni, dia ni sedang makan tau. Duduk dekat kanopi ni, kawan dia pula lah yang jaga. And then dia kata dia pun makan apa semua. Dia terdengar macam belakang dia ni ada macam dinding kanvas tau. Jadi dia kata dia terdengar dekat belakang dia ni ada macam semak-semak tau. Jadi dia dengar macam ada benda berlari tau. Macam orang lari atas semak. Jadi pertama dia kata mungkin binatang kot. Tapi bila bunyi itu macam betul-betul dekat belakang kanvas ni, dia terkejut lah. Jadi dia kata siapa tu? Dia pun pergi ke arah belakang membawa lampu suluh. Sebab aku cakap tadi kan, kawasan tu gelap. Encik Azad dia pergi belakang, dia pun suluh dekat keliling-keliling kan. Tengok dekat kawasan sungai ni, takutlah kalau ada ular ke, biawak ke, mana nak tahu kan. Jadi dia pun suluh. Dia kata tak ada apa-apa pula. And then dia nampak dekat dalam kebun ni, kebun sawit ni, macam ada benda lari daripada satu pokok ke satu pokok. Jadi dia suluh, dia cuba nak ikut tapi tak dapat tau. Dia hanya nampak bayangan dia macam benda berlari. Jadi dia kata laju je, siapa ni? Dia kata kan, weh korang tengok belakang. Ada seorang anggota ni, dia nak pergi ke arah kebun ni, dia kena lintas lah sungai ni ataupun longkang ni kan, longkang kecil ni. Tapi kat kawasan dia ni tak boleh nak lintas. Dia hanya ada satu macam jambatan kecil untuk pergi ke arah kebun ni. Jadi kawan dia lah yang pergi. Kawan dia pergi ke arah dalam semak ni, nak tengok juga kan siapa. Bila cek memang tak ada orang. So Encik Azad ni rasa macam, apa yang aku nampak tadi kan? Ke ada orang yang cuba-cuba rentas tu jalan kaki, tapi tak mungkin sebab jauh tau. Daripada Tawau ke nak merentas ke Kunak ni jauh, tak boleh jalan kaki memang. Bila nak sampai? Sebab Sabah kan, kawasan dia kan jauh-jauh kan. Jadi okeylah, habis kat situ je. Encik Azad ni pun teruslah sambunglah makan apa semua kan. Okey, lepas tu sampailah turn Encik Azad ni pula jaga, sebab kawan dia ni nak makan. So okeylah, dia pun tunggulah dekat tengah jalan tu pula. Tengah tunggu, kereta tak ada. Jadi sambil-sambil tu dia tengok telefon kan. Tengah dia tengok telefon, daripada anak mata dia ni, dia perasan daripada arah macam jauh tau, jauh daripada kawasan dia orang ni, ada satu susuk tubuh yang berdiri. Ada satu susuk tubuh yang berdiri. Dia macam seolah-olah berjalan ke arah dia orang, tapi macam tak sampai-sampai. Ini apa yang Encik Azad bagi tahulah. Yang mana dia kata, siapa tu? Dia pun tengok, dia ambil lampu suluh, dia suluh, tapi tak sampai dekat susuk tubuh tu, tak sampai. Dan dia panggil lah seorang lagi kawan dia. Waktu tu dia orang ada 4 orang. Dia panggil lagi kawan-kawan dia yang lain. Cuba korang tengok tu, orang ke apa tu? Dia pun tengok kan. Mana aku tak nampak pun. Tu dekat tu tepi sungai tu. Dia pun tengok. Dia datang sini ke? Kawan dia cakap. Tak tahu, tak apa. Nanti bila dia sampai kita tanya. Dia kata, okey, tak apalah. So Encik Azad ni just okeylah, tengoklah balik handphone kan. And then dekat setengah jam juga tau, benda tu macam tak sampai-sampai dekat dia, macam kat situ je. Dan Encik Azad ni dah rasa macam something yang betul ke orang dia nampak dia kan. Sebab tadi dah ada macam satu gangguan dekat belakang dia punya kemah ni. Dan kali ni dia nampak pula susuk tubuh yang ada kat tepi jalan ni. So dia pun cakap dengan kawan-kawan dia, aku rasa ni bukan orang lah, ini adalah ni nak nyakat kita ni. Dia cakap macam tu. Alah, kau tak payah tegur lah. Kau pun satu kau pergi tegur kang, dia datang ke sini kang. Mana kita nak pergi? Dia cakap macam tu. Betul juga kan. So Encik Azad ni pun okey lah. Dengan dia main-main telefon balik ni, dia tengok benda tu dah tak ada. Dia tengok macam okey, dah tak ada, okey lah. Just benda tu nak sakat-sakat dia kot. Mungkin jalan tu memang, yelah, jalan tu mungkin jarang orang lalu kan. Tiba-tiba pula ada orang buat sekatan jalan raya kat situ.
tempat dia pula mungkin kan. Jadi benda tu macam nak sakat lah. So okay, Encik Azad ni just ignore je. Tapi gangguan yang ketiga ni paling teruk. Waktu tu pukul 3 lebih pagi. Korang bayangkan, yang mana dia macam terperasan. Bukan dia seorang semua kawan-kawan dia yang lain perasan. Semua anggota yang lain perasan yang macam ada sesuatu melintas daripada pokok sawit sebelah sini ke sebelah sini. Tapi bukan berjalan, terbang. Dia terbang macam laju kan. So bila Encik Azad ni macam tengok ke bawah, tiba-tiba nampak benda terbang. Dia nampak. Lepas tu dia cakap dengan kawan-kawan dia, Weh, kau nampak tak? Dia cakap, nampak, aku nampak. Dia cakap, siapa tu? Siapa apa kalau dah terbang? Takkan orang, dia cakap kan. And then ada salah seorang ni anggota polis tau. Anggota polis yang boleh kita kata sebagai anggota polis lama lah. Jadi dia kata, alah biasalah kita buat roblok tempat macam ni memang ada. Okey macam ni, dia panggil ada beberapa orang anggota yang beragama Islam lah, termasuk dia sendiri, ketua dia ni. Dia cakap, tak apa macam ni, engkau pergi sana, engkau pergi sebelah sana, aku kat sini. Okey, kita azan 4 penjuru. Dia cakap macam tu. Okey, boleh lah. Dia kata okey, jom azan. Mengharapkan gangguan ni tak berlarutan lah, sebab dia orang nak jaga lama ni. PKP waktu tu dia orang tak tahu sampai bila kan. Jadi okey, dia pun pergi and then dia orang azan. Azan. Tengah azan ni, korang bayangkan 4 orang termasuk yang duduk dekat kerusi, dekat dalam kanopi ni, dengar tau, ada suara hilaian. Waktu diorang tengah azan ni, bunyi tu macam bunyi tu macam berada di sekeliling dia. Bukan ada satu sudut, mungkin dengar daripada sini, dari sini, tak. Dia memang dengar sekeliling, macam benda tu mengelilingi dia. Korang bayangkan, azan sampai habis je azan lagi sekali, sampai bunyi tu hilang. And then selepas daripada tu, tiada lagi gangguan yang berlaku dekat situ. And then bila sampai satu masa dah boleh rentas daerah, dia pun berbual lah dengan orang-orang setempat yang tinggal dekat kawasan area situ. Dia orang cakap jalan ni memang jarang orang lalu. Satu lagi, jarang orang lalu sebab kawasan ni keras. Ini apa yang orang setempat ceritalah. Kalau dia tipu Encik Azad ni, kita pun tertipu sekali lah. So dia kata kawasan ni memang keras. Jadi bila polis buat dekat kawasan situ, memang yalah tempat dia lah, dia nak ganggu lah kan. Tapi lepas azan tu memang tak ada apa-apa lah. Dan itulah gangguan yang dialami oleh mereka ni, ataupun Cik Azad ni, yang mana dia diganggu sewaktu dia jaga roblok ni lah. So pada pendapat korang macam mana? Kisah kita yang kedua ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Dan Encik Azad ni juga ada bagi tahu tau dekat dalam email ni, yang mana dia berpesan lah kepada semua, termasuk aku sendiri dan juga pendengar-pendengar Sembang Kopi, yang mana jika diganggu, ini ketua dia tau, yang tadi yang suruh azan tadi bagi tahu, yang mana sekiranya diganggu, tak tahu, maknanya kita tak ingat lah kan. Bila kita dah kena ganggu ni, mana kita nak ingat ayat kursi apa semua. Jadi apa yang paling kuat adalah azan saja. Bila azan, insya-Allah benda tu akan hilang lah. Dengan kepercayaan, yang penting kita percayalah dengan azan tu boleh melindungi kita, ataupun Allah SWT akan halau benda tu. Sebab tiada lain yang besar lagi kan selain daripada Allah SWT. Jadi itulah kisah yang dialami oleh pengirim kita ni, iaitu Encik Azad. Kisah seram kita yang ketiga ni pula, ataupun yang terakhir lah untuk video kita pada kali ni. Kisah ni agak ringkas lah, tapi pada aku menarik. Yang mana kisah ni dialami oleh pengirim kita yang bernama Puan Halina. Yang mana Puan Halina ni adalah seorang anggota bomba. Dan dia pada hari kejadian seram berlaku, dia ni bekerja di office. Dekat office ni waktu tu ada dalam lebih kurang 2 orang ke 3 orang macam tu. Dia dengan 2 orang lagi kawan dia, lelaki. Tapi kawan dia 2 orang ni keluar sekejap tau, pergi keluar ke arah tempat jentera ni parking tu kan, kat bawah tu. Mungkin lah berbual dengan kawan kat bawah ke macam tu. Yang Puan Halina ni pula ada report yang dia nak kena siapkan. Jadi dia pun buatlah kerja dia.
Selang beberapa waktu, dia kata dia macam perasan dekat satu cubicle. Office ni kan meja dia ada cubicle tu kan, yang macam orang apa, bukan orang apa, macam penghadang tu kan, penghadang tu. Dekat satu cubicle ni macam ada sesuatu yang main cak-cak. Pada aku benda ni gangguan penampakan lah, yang mana benda tu macam jengah dia, and then nyorok. Jengah dia nyorok. And then bila Puan Halina ni just nampak daripada anak mata dia lah. Bila dia nampak benda tu jengah, dia pun pandang. Tak ada. Tak ada pula. Macam ada benda jengah. Tak ada. Okay, dia buat kerja lagi. Kali kedua benda tu jengah lagi. Bila dia pandang, benda tu macam menyorok. Dan rupa dia pula, yang Puan Halina ni nampak seakan-akan macam satu kepala yang ada rambut tau. Rambut yang mungkin panjang, mungkin jengah macam tu. Tapi tak nampak muka, tak nampak mata, tak nampak apa. Macam hitam je, macam bayangan macam tu. So Puan Halina ni bila dia dah kena 2 kali, dia terus pergi ke arah cubicle tu. Takutlah kalau ada kawan-kawan dia yang nak sakat dia kan. So dia pun pergi ke arah cubicle ni, tak ada orang. Kira cubicle tu kosong lah. Dia pun okey lah, tak apa, ignore je. And then dalam perjalanan dia nak pergi ke meja ni, dia kata ush, nak pergi tandas lah. Dia pun pergi keluar daripada office dia, pergi ke arah tandas. And then office dia ni tingkat 1 tau, korang bayangkan. Jadi bila dia keluar tu, teruslah nampak jentera apa semua kan. Dia pun pergi tandas. Dalam perjalanan dia nak balik ni, dia jumpalah kawan dia yang 2 orang sepatutnya dalam office tadi. So dia kata, kau buat apa kat sini? Jom masuk dalam. Dia kata, tak apalah, kau masuklah dulu. Janganlah, jom masuk sekali lah. Aku macam kena ganggu lah. Dia cakap macam tu. Ganggu apanya malam-malam ni? Kau ni penakut juga Dia kata, tak betul lah, aku serius ni. Dia cakap, macam ada benda macam jengah, cak-cak dengan aku pula dekat dalam office tu. Okeylah, jomlah kita pergi. Dia cakap macam tu. Dalam perjalanan diorang berdua ni, yang seorang masih lagi kat luar, yang 2 orang ni nak masuk office lah. Bila nak masuk office, korang bayangkan daripada tingkap, daripada kan cermin kan, nampak ke dalam office ni, yang mana diorang nampak dekat dalam office ni macam ada satu cubicle ni kan. Cubicle ni betul-betul sebelah meja Puan Halina tau. Benda tu jengah, cak, tengok keluar. Lepas tu nyorok. Diorang berdua berhenti berjalan. Apa tu? Itulah yang aku cakap tadi. Dia cak lagi, nyorok lagi. Masa tu Puan Halina kata, jomlah teman aku, tolonglah, dah berapa kali dah aku nampak ni. Orang kot, kawan dia ni yang lelaki ni terus tau, pegawai ni terus lari masuk dalam, tengok. Tapi tak ada apa-apa. Puan Halina ni lagi takut sebab cubicle tu sebelah cubicle dia. Korang bayangkan macam meja Puan Halina ni dengan meja yang sebelah yang ada benda cak ni, tak ada dinding. Macam ada satu laluan tau. Jadi dia boleh nampak lah kerusi orang sebelah ni. Tapi orang ni tak ada lah. So dia kata, takut lah. Dia dah mula takut. So dia kata, kau jangan keluar tau. Kalau kau nak keluar, kau ajak aku sekali. Baik. Okey. Aku duduk dalam office je. Okey, tak apa. Dia pun duduklah balik buat kerja. Tengah dia buat kerja ni, satu lagi gangguan yang dia kena, yang mana malam tu tiba-tiba anak dia video call tau dengan dia. Anak dia video call dengan dia. And then dia pun cakap lah dengan anak dia, kenapa mama kerja ni? Dia cakap macam tu kan. Mama bila nak balik, rindulah. Dia cakap macam tu kan. Tak boleh lah, minggu ni mama kerja malam. Nanti kalau mama kerja pagi, tidur dengan mama, okey? Okeylah. Bye. Belakang mama tu siapa? Dia cakap macam tu. And then Puan Halina ni tengok tau ke arah belakang, mana ada orang. Dia cakap macam tu. Sebab daripada video call ni mestilah nampak kan. Kan ada gambar kita kecil, lepas tu gambar anak dia, gambar dia yang kecil kan. Dia tengok belakang tak ada orang, tapi anak dia kata ada orang. So bila dia tengok, tak ada. Mana ada orang? Awak ni, awak nak takutkan mama Dia cakap macam tu. Tadi adik nampak macam ada orang. Tak apalah. Okay, bye-bye mama. Good night. Dia pun tutup. Masa ni Puan Halina dah rasa macam meremang tau, sebab anak dia macam cakap ada orang. Tapi mungkin lah juga macam bayangan je kot, bukanlah orang. Mungkin anak dia macam salah nampak kot. And then sekali lagi, waktu tu dia tengah buat kerja kan, dia pusing, dia nak bangun tau. Dia pusing ni, pandang ke arah meja belakang dia ni. Kerusi office kan boleh berpusing kan. Korang bayangkan kerusi tu, owner dia dah letak baik tau, rapat dengan meja. Maknanya ke arah meja lah. Tapi bila Puan Halina ni pandang, dia tengok meja pula, kerusi tu dah keluar daripada meja. And then tempat duduknya menghala ke arah Puan Halina ni. Dan Puan Halina ni dia macam confused tau. Tadi macam dia masuk last tadi, dia nampak macam kerusi ni menghadap ke dalam. Macam tu. And then dia baru teringat, tadi anak dia telefon pun, masa dia toleh belakang, kerusi tu menghala ke meja tau, masuk bawah meja.
Tapi macam mana kerusi tu boleh keluar and then menghala ke arah Puan Halina ni? Misalnya kata kalau ada orang tu tengah tengok dia. Membayangkan. And then Puan Halina ambil lah kerusi ni, masukkan balik dalam meja, and then dia buka dekat laptop dia ataupun komputer yang dia tengah buat kerja ni, ayat kursi kan, bacaan-bacaan lah. Dia buka, digantikan dengan lagu yang dia buka tadi, dia buka lah ayat-ayat tu. And then tak ada lagi gangguan lah. Gangguan dia tu sampai situ je. Cuma Puan Halina kata meremang jugalah kan bulu roma dia, sebab dia nampak sendiri dengan mata dia seakan-akan ada benda yang main cak-cak dengan dia. Bukan dia seorang nampak, kawan dia seorang lagi pun nampak. And then macam mana kerusi yang berada di dalam meja boleh keluar dan menghala ke arah dia? Tak mungkin angin, betul. Pintu tingkap mungkin kita boleh kata angin. Tapi kalau kerusi tu macam ada orang tarik ataupun ada orang duduk, dia keluar daripada kerusi, dia keluar daripada meja, dipandang ke arah Puan Halina ni yang sedang buat kerja. Jadi itulah pengalaman kita yang terakhir ni, yang dialami oleh pengiring kita, iaitu Puan Halina. Pada pendapat korang macam mana? Kisah kita yang ketiga ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. So, pada pendapat korang macam mana? Dalam banyak-banyak kisah yang aku storykan kat korang ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang sudi berkongsi dengan aku, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana alamat email dan juga link Telegram aku memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Dan di kesempatan ni, terima kasih diucapkan kepada korang semua yang memilih Sembang Kopi sebagai salah satu platform untuk korang dengarkan kisah-kisah seram. Dan yang tengok video aku daripada mula sampai ke hujung ni pun, aku nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Ini salah satu cara korang tunjukkan support korang kepada aku untuk aku terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan kat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan upload lagi lepas ni. Jadi itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.